Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dan sama balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rashid bin Banjari dalam bab sujud sawi dah, sujud sawi. Kita bicara dah sikit, kita nak habis kalau boleh insya-Allah ini. Okey, mengenai makmum dah. Mengenai makmum yang melihat imamnya berdiri. Nah, dengan meninggalkan tahiyat awal. Tak imam bangun, tak baca tahiyat awal dan gana makmum kita buat gana. Maka wajib bagi makmum mengikuti imamnya berdiri kerana kalau tertinggal dari mengikuti imam dikarenakan membaca tahiyat awal dengan sengaja, lagi tahu tentang haramnya, maka solatnya batal. Ni sekarang kena ingat ni. Apa kita tak faham kadang-kadang. Yalah, kadang ke ada di masjid. Nah, kata kaki masjid, ahli masjid lah, kaki masjid lah. Tapi apabila tu imam bangun tahiyat awal tak duduk, dia duduk lama sebutnya dia tak boleh duduk. Kalau nak berbual subhanallah tu sebentar ya, sekadar subhanallah dah boleh sebut. Lepas tu lebihkah bangun ikut imam dah. Tak imam faham kau tak faham pun sebut subhanallah. Lepas tu dia kena bangun. Kalau nak tegur sebut subhanallah, tak tegur pun tak apa. Benda tu sunat dah. Ikut mazhab kita sunatnya. Jadi apa kita perlu duduk baca-baca jadi batal dah. Kalau kita tak irai ikut baca tahiyat awal, tak imam bangun dah, kita baca cepat-cepat lah kononnya dah. Baca cepat-cepat. Nak kononnya nak ambat tak imam tak tahiyat awal, dia boleh jadi batal semaya dah. Kalau tak ikut tak imam dah. Tapi gitu dah, syarat dia sengaja lagi tahu dah istilah dia. Kalau jahil tu nanti maafkan gitulah. Ini kita kaedah besar lah. Sekali kita tahu ni, jangan kita mudah kata tak sah main. Kalau ada orang tak tahu, kaedah je dimaafkan lah. Ataupun dengan lupa dia kata, sengaja ataupun lupa. Mana okey. Batal lupa lain okay, sekat tu ada dah. Selamat batal dah, sengaja lagi tahu dah. Baru batal dah. Kalau makmum mengikuti imamnya berdiri sedangkan imam tertinggal membaca tahiyat awal, kemudian imam duduk kembali untuk membaca tahiyat awal. Dah. Tu imam apa? Bangun dah diri dah. Diri molek dah. Makmum pun nak diri tiba-tiba bila-bila nak diri tu tak makmum ni pengikut dia, belakang ni makmum ni nak bangun tiba-tiba. Tu imam dia diri molek tu balik dah. Tu imam diri molek dah. Nah, turun balik dah. Nak baca tahiyat awal dah. Dia makmum ni bikah bangun dah. Masa tak jadi masa tu tak payah makmum ni tak kata tak boleh turun ikut tak imam dah. Maka makmum jangan ikut tak imam duduk. Ya. Kerana duduk imamnya mungkin kerana sengaja, maka keadaan ini batallah solat imamnya. Atau kerana lupa. Nah, tak imam terlupa dah. Bikah bangun turun balik. Maka dalam keadaan ini solat imamnya masih sah nah. Dan makmum boleh ikut lagi tak imam tu dah. Nah. Jadi tak boleh ikutnya pasal jadi rukun lah diri tu. Dia tak boleh undur balik kepada benda sunat dah. Ikut mazhab kita lah. Jadi tak boleh turun balik dah. Maka dalam keadaan ini makmum hendaknya berniat mufaraqah atau menanti imamnya, sedangkan makmum tetap dalam keadaan berdiri dah. Tak imam ni, makmum diri. Tak imam bangun diri. Makmum pun diri lah. Dah. Tiba-tiba makmum tak imam duduk semua dah, duduk tahiyat awal dah. Makmum tak boleh ikut dah. Makmum tak boleh ikut. Maka kena tunggu berdiri lah. Tunggu berdiri ataupun boleh mufaraqah seperti imam lah, mai sorang-sorang dah. Namun niat mufaraqah lebih baik. Dia kata lebih baik mufaraqah sini dan menanti. Dari menanti tak imam dah.
Dan kalau makmum ikut bersama imamnya duduk dengan sengaja dan tahu haramnya dan batallah solatnya, maka batallah solatnya. Dan tahu haramnya maka batallah solatnya. Boleh jadi batal semaya dia. Siapa kali ikut lagi dah. Imam diri tegak dah, turun balik, dia pun diri tegak turun balik dah. Batal semaya. Itu kalau dia tahu mazhab kita saja. Kalau tahu mazhab Ambali tu tak baca Fatihah boleh turun lagi. Dia kata tak sempurna berdiri lagi. Tapi kita ikut mazhab kita lah. Secara umumnya tak boleh ikut dah. Dia kena berdiri lah. Kalau nak tunggu juga, tunggu boleh berdiri dah. Jika makmum berdiri dan tertinggal membaca tahiyat awal, sedangkan imam duduk membaca tahiyat awal, ini terbalik pula. Tak makmum tak balik. Macam mana dah ikut kodok ni? Kau ngoya dah. Duduk tahiyat awal tapi tak baca. Jika orang berdiri dan tertinggal baca tahiyat awal, sedangkan imam duduk baca tahiyat awal, dia naik datang. Guana punya duduk dia ni, lorak punya lorak. Bekas bangun dah. Tak imam ni duduk tahiyat awal lagi dah. Maka dilihat jika berdiri kerana lupa, maka berdirinya dianggap tidak mempengaruhi solatnya dan wajiblah ia duduk mengikuti imamnya dah. Dia kalau macam terlupa bekas bangun dah. Tu pun bangun dah. Tak imam duduk lagi dah. Dia pun duduk semula ikut imam. Boleh, tak batas semuanya ni. Dan kalau makmum berdiri sudah duduk, duduk tu berdiri cepat-cepat dan sengaja lagi, dan tahu haramnya, tahu dah. Dia pisah, dia lawan tak imam dah. Maka solatnya batal. Batal lah semuanya ni dah. Cepat dah tak imam, tahu dah. Tapi kalau dia tak sengaja, dia ingat bukan dekat keluar, ini cepat dah dia ngoyak ke cepat dah. Tak sengaja lah, lupa dia panggil dah. Tapi kalau dia tahu dah, rakaat kedua ni baca tahiyat awal dah. Besok nak lawan tak imam naik bangun dah. Ni batal semuanya dia. Tetapi kalau makmum kembali duduk dengan tidak sengaja dah, disunatkan kembali duduk mengikuti imamnya dah. Dia kembali kita tengok ayat dah. Betul dah. Sedih. Tidak sengaja tak ada tidak. Kalau makmum berkembali duduk dengan tidak sengaja, apa kembali duduk ni? Mana istilah ni? Cakap dia berdirinya itu dengan sengaja. Nescaya disunatkan baginya kembali mengikut imamnya. Sengaja pun kena ikut imam kalau ikut orang ni. Orang ni terbalik pun dah ada. Kalau kembali duduk dengan tidak sengaja. Berkali gini maksudnya dah. Dia berdiri dengan sengaja tapi tidak tahu haram dia dah. Lepas tu dia sunat juga kembali duduk mengikut imamnya gitu lah. Maksudnya dah. Kena ikut email lah. Senang cerita pun nanti ikut email. Dah tunggu ni. Dan kalau imam ingat atau orang yang solat sendirian yang tertinggal membaca tahiyat awal sebelum berdiri, disunatkan kembali duduk untuk membaca tahiyat awal. Kerana ia belum masuk mengerjakan rukun yang seterusnya. Dan disunatkan mengerjakan sujud sahwi jika kembali duduk tapi masih berdekatan dengan permulaan berdiri, kerana kalau dikerjakan dengan sengaja akan dapat membatalkan solat. Untuk cerita ke sini dia biasanya kita mengaji fardu ain lah. Dia kata jangan lebih daripada hak rokok lah. Kalau lebih daripada hak rokok, maka dia kira lebih kepada berdiri pada rukun seterusnya. Kalau tak sampai hak rokok lagi, maksudnya tidak sampai pada rukun seterusnya, maka boleh duduk lagi ni. Itu hak biasa ni kita bincang ni. Permulaan kembali dah. Maksudnya tak ada siapa lagi hak rokok lah. Berbeza kalau permulaan gerak duduknya sangat berdekatan dengan duduk dan berdiri, maka tidak disunatkan geraknya. Kalau dia dekat duduk baru naik sikit je dah. Sikit benar dah. Dah. Maka dia tak sampai sujud sahwi lagi dah. Tapi tinggi dekat dengan rokok lala dah. Maka baru lagi duduk lagi
dan dia kena sujud sahwi juga dah. Dia kata gitulah lebih kurang dah. Jika imam atau orang yang solat sendirian membaca tahiyat awal dengan sengaja. Membaca tahiyat awal dengan sengaja, sesudah itu ia duduk kembali dengan sengaja. Apa? Dan tahu haramnya maka batallah solatnya kerana permulaan gerak duduknya sangat dekat dengan gerak berdirinya. Dan jika lebih dekat dengan duduk atau seimbang dengan duduk dan berdiri maka tidaklah batal solatnya. Begitulah. Yang maksudnya kalau dekat dengan duduk maksudnya rokok ni kita cerita dah. Sebelum rokok tu dekat dengan duduk. Kalau lepas daripada rokok dekat dengan berdiri dah. Kalau dia lepas daripada rokok tu hak dia dah dekat dengan diri dia tak boleh duduk dah. Kalau dia sebelum sampai tahap rokok dah hak dia tu dah. Ya lebih dekat dengan duduk, dia kata ayah boleh duduk dah. Boleh duduk lagi. Kalau seorang tersalah membawakan tahiyat awal, umpamanya dibawanya pada rakaat lain. Tahiyat awal ni berbuah dari rakaat lain. Tersalah dah. Dan rakaat yang semestinya dibaca tahiyat awal daripada rakaat dibawanya pada rakaat lain dari rakaat yang semestinya pada tahiyat semestinya dibaca tahiyat, maka ia wajib dengan segera berdiri dah. Diingatkan diri lah dia. Sepatutnya rakaat pertama ke rakaat ketiga dah. Tak ada tahiyat awal. Ia terbaca tahiyat awal. Lepas tu ingat bukan tahiyat awal. Ia kena bikah bangun lah. Dan setelah itu mengerjakan sujud sahwi sebelum memberi salam. Kaedah mazhab kita ni semua sebelum memberi salam lah. Tertambah ke apa pun dah. Itu kaedah dia dah. Mudah lah. Dan kalau sengaja membiarkan kesalahannya. Sengajanya. Kalau tak sengaja tu saat ni lah. Tak sengaja masalah yang ganda dah. Dan solatnya diteruskan juga dan tahu haramnya maka batal lah solatnya. Jadi batal lah kalau sengaja tu pemain-main dah. Tahu dah bukan rakaat dia baca tahiyat, dia baca juga tahiyat dia, duduk tahiyat awal. Jadi pertama macam tambah rukun lah. Dah. Jadi boleh tahap batal lah. Haram dan batal lah semuanya tu. Dia haram ni dia dosa lagi lah. Bukan kadang batal saja, dosa lagi. Okey, lepas tu kalau imam terlupa. Imam terlupa atau orang yang solat sendirian terlupa membaca doa kunut. Baru ingat sudah meletakkan dahinya ke tempat sujud. Terlupa ataupun tak kira tak imam ke ataupun solat sendiri terlupa membaca doa kunut. Nah, doa kunut sepatutnya dalam keadaan dia gelap iktidan. Tiba-tiba ingat tu letak dahi dia ke tempat sujud. Maka janganlah berdiri semula membaca doa kunut kerana ia sudah masuk ke rukun yang lain. Kalau ia kembali berdiri dengan sengaja dan tahu haramnya maka batallah solatnya. Batal kalau tak jahil lah. Jahil dimaafkan. Banyak cara ni nak jahil dimaafkan lah. Dan kita kata orang kapur, terutama kapur, kita ni ngaji lah. Kita lah masalahnya. Macam baca Fatihah juga nak kritik orang lain baca Fatihah tak betul tak. Orang lain dia baca sekat mana dia tahu nak dimaafkan lah. Salah-salah sikit dia. Salah jali pun mungkin dimaafkan lagi dia dah. Kerana dia setekatnya mampu belajar tak. Cuma dia kena belajar lah. Wajib kita mengajar dia. Dan dia wajib cerita guru kita lah dah. Tapi adakah dia terus batal? Tidak lah. Kita tak tahu je masalahnya. Masalah kita tak mengajar dia. Tak tahu apa tahu tak mengajar dia tak. Hak dia tu dimaafkan. Gitulah. Termasuk ni tak. Walaupun tahap batal solat pun. Bagi orang yang tahu tak. Orang yang tak tahu. Jahil. Dimaafkan lagi. Tapi kita hak tahu kena royak. Dia tak jahil lah dia tahu dah. Tetapi kalau lupa dan tidak tahu atau tidak tahu, lupa atau tidak tahu dah. Dan kat ada sujud lalu dia bangun baca doa kunut dah. Tidak tahu haramnya maka solatnya tidaklah batal, tetapi wajib tunduk sujud. Apabila ia ingat atau tahu tentang haramnya. Bahawa wajib tunduk sujud sahwi ke tak? Orang bukan sujud sahwi ni sujud lah. Dia ni nak sujud dah tak. Tiba-tiba bekah bangun dah sujud lah. Bekah bangun nak baca doa kunut ni kan. Lepas tu ingat balik. Tak boleh. Baru teringat ni ustaz mengajar kata tak boleh. Dia kita berdiri duduk sujud dia nak bangun. Turun balik. Tak payah turun balik dah. Masa ingat tak boleh ni. Baru teringat ustaz kata dia dekat nak sujud.
Tak boleh lah bangun baca doa kunut dah. Baru teringat. Dia pun bekah tu sujud, jangan baca lagi, jangan baca lagi dah doa kunut. Tu lalu dah. Dia kira tak sengaja lah tu dah. Jadi dia terus lalu dah. Jadi tunduk sujud lalu lah. Kalau boleh ingat atau tahu tentang hari baru ingat hari dah. Dan kalau ingat, kena baca lepas tu kena sujud sahwi lah, tambah rukun. Dan kalau dia ingat dua kunut yang tertinggal, doa kunut yang tertinggal itu sebelum meletakkan dahinya ke tempat sujud, maka sunat kembali berdiri kerana membaca doa kunut dan dikerjakan sujud sahwi sebelum memberi salam. Kalau tunjuknya lebih dekat pada rukuk. Gitu dah. Kalau dia tunduk tu nak sujud dah, kena rokok, nak tunduk nak sujud, dekat nak rokok dah, dia kena sujud sahwi lah kalau dia kembali semula kepada doa kunut. Tapi dia tu, kalau dia tak sampai dekat dengan rokok, lebih dekat dengan berdiri lagi dah. Dia tunduk sikit, dekat dengan berdiri lagi. Lepas tu dia teringat, dia bangun baca doa kunut dah. Maka pada waktu tu dia tak perlu sujud sahwi dah. Tapi kalau dia tunduk tu dekat dengan rokok dah, lebih dekat dengan rokok dah, tak sampai tak rokok, dekat dengan rokok dah. Maka pada waktu itu dia kena, walaupun dia bangun baca doa kunut juga, dia kena sujud sahwi juga dah, sebab dekat dengan hak rokok. Gitulah. Tetapi kalau tunduknya itu lebih dekat kepada berdiri dah, atau seimbang kepada kedua-duanya dah, maka tidaklah sunat mengerjakan sujud sahwi pada baca doa kunut saja. Kita dah tak ada sujud sahwi dah. Demikianlah yang berlaku bagi imam dan orang-orang yang solat sendirian. Itu cerita dia. Lepas tu, ada pun mengenai makmum. Kalau imamnya tertinggal membaca doa kunut, imamnya tinggal baca doa kunut, maka hendaklah makmum ikut imamnya meninggalkan baca doa kunut. Jangan kehil juga. Itu imam terbaca doa kunut, dia baca doa kunut. Tak boleh lah. Hak timbul di Mekah ni. Ni masalah juga. Ada panggil doa kunut pendek. Tahulah ada pendapat dah. Tapi kita kira bercangkuh tu dah perbuatan. Walaupun kita kata beza akad tangan sikit je. Tak boleh lah akad tangan tu ada nama juga. Lebih daripada ketua makninah ni. Lebih daripada semana. Tak ada kita akad tangan tu pendek. Lebih kurang daripada ketua makninah ni. Kita akad tu berdiri lama lah. Sedangkan tak imam di Masjid Mekah ke mazhab lain tu, ya terus tak ada doa kunut dah. Terus sujud. Kita kata baca doa kunut pendek sekali setara mana pun. Doa kunut pendek setara mana pun dia lebih panjang daripada tamak ninah tu kan. Tak boleh dah. Kalau kira dah. Bercangguh nanti imam tak sudah tasuk mazhab lah. Sampai denu dah. Takut kira batal berat nak. Supaya kita batal. Kerana bercangguh nanti imam. Jadi tak imam tak baca doa kunut kan tak usah lah panggil doa kunut pendek ke apa tu. Sujud lah nah. Syekh Ibn Hajar berkata makmum boleh melambatkan dirinya dari imamnya kerana membaca doa kunut asal saja tertinggal dari imam tidak melebihi dari rukun qoli. Tapi ada pendapat Ibn Hajar ni. Tapi nampaknya ada pendapat mazhab Syafi'i kata tak boleh. Mazhab ulama mazhab Syafi'i lain kata tak boleh juga dah. Cuma ni hak kata boleh tu ikut Syekh Ibn Hajar ni lah. Tapi kita kira cangguh banyak tak ada. Kalau kita email, kalau kita hak mazhab Syafi'i Hasan ni, kalau kita tahu dah makmum tu sujud, atau email tu sujud dah. Hak asal ni macam tahiyat awal ni gitu kan tak? Tu email bangun dah diri, dia baca tahiyat awal lagi dah. Kaki nak baca tahiyat awal ni. Baca lagi dia batas semuanya dia kan, tak ada pendapat kita bincang ni. Tahiyat awal ni doa kunut ni mana besar dah. Doa kunut ni khilaf banyak, 3 mazhab tak baca doa kunut walaupun mazhab Malik kata baca, tapi banyak juga tak baca dah. Mazhab 2 tu memanglah mazhab Hanafi dan Hanbali memang tak baca doa kunut dah. Majoriti ni tak baca doa kunut ni umat Islam ni. Kunut subuh dah. Majoriti ni tak baca. Sedangkan tahiyat awal ni semua mazhab pakai mazhab lain ni berat lagi daripada kita kata wajib tahiyat awal. Tahiyat awal ni pun kalau kaki tak sedar bangun nak baca doa. Nak baca juga tahiyat awal sedang kita imam bangun tegak berdiri, kita baca juga tahiyat awal sampai habis ataupun baca banyak. Dia boleh jadi batal ke saat ni kita baca. Sedangkan doa kunut ni lebih kecil ni, tak ada dalil pun hak kata kena sujud sahwi. Doa kunut tinggal ni. Dia qiyas saja dengan
kias saja dengan tahiyat awal dah. Tak patut kita kaki juga dah. Pergi ke tempat orang lain, mazhab lain, kita nak angkat tangan baca doa kunut juga. Walaupun Syekh Ibn Hajar Al-Hatami, tegur yang kita hormati, ulama besar mazhab Syafi'i, kita rasa bercangguh sangat. Sangat-sangat bercangguh dengan tahiyat awal tadi. Tahiyat awal kata batal, tiba doa kunut ni boleh baca panjang sikit. Tinggal tu email siapa dia berukul. Jauh tu dah. So rukuk pun tak ada dengan benda sunat setara tu dah. Kalau kita anggap sunat setara mana pun dah. Jadi tak usah dah. Pendapat ni kita kata ta'assub mazhab. Over sangat. Bercangguh dengan tahiyat awal. Hak peliknya tahiyat awal tak boleh nasu pun. Baca tahiyat awal nak. Sedangkan tahiyat awal tu mak kata wajib ni. Bukan sunat apa ni wajib ni. Jadi kita tak sepakat pendapat ni. Kalau tak email kita main dengan mazhab lain ke apa, sengaja ke tak sengaja ke. Dah. Tak email turun dah, kita kan turun lah. Tak sekih baca tak tahiyat doa kunut ni lah. Jangan nak baca kot lah. Kalau terbaca sikit tak apa lah. Tapi nak nyebut jangan nak baca lah. Kata email doa kunut turun dah, kita turun dah. Hak cerita doa kunut pendek, pendapat mana tu telah tak? Hak kita tanya dak, kalau doa kunut ni, mazhab kita bukan doa kunut saja, doa kunut dengan selawat tu, kalau tak baca perhabis, dia kena sujud sawi. Kalau doa kunut pendek hak mana-mana, kunut pendek dah. Dikatakan ada kunut pendek tu, hak mana so dah. Lepas tu, dia kati lafaz-lafaz doa kunut yang biasa dibaca kita ni, jadi bukan dah. Tidak kena sujud sawi betul dah, tak ada pedah gitu dah. Baik tak usah kunut lalu lah. Gitu dah. Okay, habis itu dah. Kalau imam berdiri kembali untuk membaca doa kunut sesudah meletakkan dahinya di tempat sujud. Ni so cara dah. Rapat sujud terus dah. Tiba-tiba bekas bang dia baca doa kunut dah. Maka makmum jangan ikut takimnya berdiri kembali. Tak boleh pula ni. Pelik kita kata saat ni nak takimnya sujud lagi. Tadi kita kira pendapat kata saat ni Syekh Ibn Hajar Al-Hatami kata boleh tu, kita bercangguh sangat, pelik sangat dah. Orang ni tegah pula, tiba-tiba tu boleh, kita kira tak usah. Kalau ikut mazhab lain ni wajib juga ikut TMA, kira batas main juga kalau dia kaki baca doa kunut dah. Walaupun dia kata dia ikut mazhab Syafi'i, hak depan tu mazhab Hambali ke gapo Mekah ni. Kita kena ambil pendapat batal pendapat tu. Semaya dia kalau kaki nak baca doa kunut. Pasal betul bercangguh dah. Dah. Dan makmum jangan ikut kembali imamnya berdiri kembali kalau imam sujud dah. Imam sujud, makmum tu nak sujud. Tiba-tiba imam bangun, kita tak boleh. Kita kena tunggu dia sujud dah. Tak boleh ikut berdiri dah. Pasal tu sujud dah. Sampai tahap tu dah. Jadi tambahlah kalau kaki nak baca doa kunut lagi berat bagi saya daripada tahap ni dah. Hendaklah makmum berniat musyaraqah. Kalau tu imam tu apa berat benar dak sujud dah bekas bangun juga baca doa kunut berat benar jahil dak. Niat mufarakah ataupun nak tunggu tu imam nanti imam dalam sujud. Dia kena sujud. Dah tunggu tu imam dalam sujud. Walaupun bekas bangun tu imam baca doa kunut tak boleh baca dah. Dia kena tunggu dalam sujud. Namun berniat mufarakah berpisah daripada imam itu lebih baik kerana imamnya yang kembali berdiri dengan sengaja dan tahu haramnya solatnya batal. Kalau dia tahu dah. Tapi kalau lupa atau tidak tahu haramnya jahil tu kira tak iman. Tidaklah boleh makmum mengikutinya juga dah. Ikut orang jahil tak boleh juga dia kata dah. Tapi sah lagi sebenarnya dak. Kalau makmum meninggalkan doa kunut lalu langsung sujud. Makmum tinggal doa kunut, tak iman doa kunut dia tinggal dak. Ngoyang kan dah. Sedangkan imannya masih membaca doa kunut, maka kalau doa kunut yang tinggalkan tadi kerana lupa, maka sujud yang dikerjakannya dianggap tidak ada, tidak wujud dah. Dan ia wajib berdiri kembali dengan segera mengikut imamnya dah. Yang ngoyak punya pakai sujud dah. Allahu Akbar tu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Tu dah. Tu pap bawah dia dah. Kenapa Allah tak imam baca Allah mahdini, bawa khabar dia pun bekas bangun dah. Bekas bangun tu kena wajib bekas bangun baca doa kunut bersama imam, kena ikut imam lah. Kerana kalau ia tidak kembali berdiri dan tahu haramnya dan disengajakannya, maka batallah solatnya. Tahap batal. Dan kalau makmum tertinggal membaca doa kunut dengan sengaja. Makmum tertinggal membaca doa kunut dengan sengaja, sunat ia berdiri kembali ikut imamnya dah. Kalau sengaja ni, dan kadang jahil lah sengaja.
dengar tahu dia jadi haram dosa batas. Maya dah pisau bercanggah untuk email sengaja tu. Dengan keadaan jahil tu kita kira dimaafkan lagi, dia kena ikut juga tu email dah. Tidaklah batal solat kalau timbul keraguan tentang tertinggal salah satu rukun solat sesudah memberi salam. Lepas beri salam tu tinggal aku ni tak rokok tak sujud ni nak. Terkecuali kalau ragu tertinggal niat takbiratul ihram. Dah. Tapi kalau niat takbiratul ihram ragu tak jadi semaya tu, kena semaya mula. Tapi kalau dia ragu tu rukun sujud Fatihah kau gapo dah. Lepas sudah semaya baru tengok aku tak baca Fatihah tadi nak. Maka tak batal semaya dia. Maka kalau tertinggal takbirat niat tertinggal niat takbir ataupun takbiratul ihram dah. Dua tu aku tak niat tadi dah ataupun takbiratul ihram bekas semaya Fatihah lalu dah. Jadi batal solatnya dah. Dah wajiblah ulas semula kembali solatnya pasal niat takbiratul ihram ni perkara asah dah. Dan juga kalau ragu apakah ia berniat fardu atau sunat, atau ragu apakah niatnya untuk solat atau bukan untuk solat, maka batallah solatnya. Ni siapa ni ragu niat fardu. Ni begitulah, jangan was-was doa tapi nak bunyinya. Dia tak jadi niat. Dia niat dengan takbiratul ihram ni benda yang kata pasuk dia dah. Semaya ni tak jadi lah kalau niat pun tak ada ataupun takbiratul ihram tak ada. Tak masuk semaya. Masuk semaya pun dok dah. Kata dah. Macam kita nak naik kereta tak naik kereta pun dah. Naik kereta kan bagi tak jadi dah. Ya asalnya tak jadi semaya dah. Gitulah. Dan juga kalau ragu sudah salam tentang niat mengikuti imam selain dari solat Jumaat, maka tidaklah batal solatnya. Semaya zuhur mayasa nak. Aku niat ikuti imam kedok ni sudah dah semaya. Jadi tetap sah semaya dia dah. Tak sudah ulang lah. Tapi kalau semaya Jumaat, aku niat ikuti imam kedok dah. Mungkin boleh batal semaya dia. Tapi benda ni benda hampir tak logik lah. Kalau kita semaya depan orang mama dah automatik kita niat ikuti imam dah. Automatik dia kita niat ikuti imam sebabnya ada tu imam depan dah. Niat ni bagi automatik dah. Bagi kita tahu dah. Dan keraguan tidaklah merosakkan puasa kalau keraguan itu timbul sudah selesai mengerjakan puasa. Lepas puasa aku makan kodok tadi aku batal puasa kodok dah. Lepas sudah puasa buka puasa baru mikir gitu. Kerana sulit mengembalikannya lagi dan juga dimaafkan dalam puasa hal yang tidak dimaafkan dalam niat solat. Niat puasa ni niat puasa dah puasa habis hari tu dah. Buka puasa dah. Jadi dia boleh puasa dia. Jika sah lah puasa dia dah, tak payah dia ulang dah. Tapi kalau semaya ni kena ulang semula kena tak niat semaya dah. Makmum hendaknya mengerjakan sujud sahwi kalau imamnya yang masih dalam keadaan suci dan dari hadas kerana terlupa. Dah. Suci kerana suci dari hadas kerana terlupa. Sekalipun lupanya terjadi sebelum mengikuti imamnya. Kalau makmum tu kena buat sujud sahwi kalau imamnya masih dalam keadaan suci dari hadas kerana terlupa. Gini ya. Tu imam lupa gagak apa. Dah. Tapi tu imam tak ketung lagi dah, tak batal semaya dia dah. Makmum tu boleh sujud sahwi walaupun tak ikut imam dah. Sekalipun lupanya terjadi sebelum mengikuti imam. Maksudnya mari sembahyang masbuk ni. Sebelum ikuti imam kan tak ada. Lupa gapo sebelum ikuti imam dah. Dan kalau imam tertinggal sujud sahwi atau imamnya berhadas sebelum melanjutkan solatnya, kan lupa imam yang suci dari hadas, maka hubungan antara imam dan makmum masih berlaku dah. Berbeza kalau imamnya berhadas, tidaklah dihubungkan lupa imam dengan lupa makmum. Jadi kalau hadas ni tidak kaitan lah lupa imam dan lupa makmum. Gini dah. Lupa tu imam tu berlaku sebelum ikuti imam, gitu maksud dia lah. Dia masuk mari lewat dah. Contohnya tak ada kunut tadi dah. Dia mari tu lepas dah berdoa kunut. Tu imam sujud sahwi, kena sujud sahwi lah. Gitu nah, gitu maksudnya.
Lepas tu, kedua pula, kalau imam tertinggal sujud sahwi. Ataupun imamnya berhadas sebelum melanjutkan solatnya dah. Tak ada sujud sahwi. Kerana lupa imam yang suci dari hadas, maka hubungan antara imam dan makmum masih berlaku lagi lah. Berbeza kalau imamnya berhadas, tidaklah dihubungkan lupa imam dengan lupa makmum. Kerana itu, kalau imamnya suci dari hadas, melakukan sujud sahwi, maka wajiblah makmum mengikutinya, baik makmum yang mengikuti imamnya semenjak awal solat ataupun masbuk. Mari lewat dah. Dia tak tahu pun imam tak baca tahiyat awal dah. Imam di rakaat ketiga ke apa dah. Khabar dalam rakaat keempat tu imam dia sujud sahwi. Dia kena ikutlah wajib sujud sahwi, tak tahu sebab apa dah. Walaupun makmum tak tahu, imam ni terlupa dah. Kerana kalau makmum tertinggal sujud sahwi baik kerana sengaja dan tahu haram hukumnya, maka batallah solatnya. Batal. Kerana terkecuali makmum mengetahui bahawa imamnya tersalah membawa sujud sahwi, maka janganlah makmum ikut imamnya mengerjakan sujud yang tersalah. Kalau yakinlah. Tapi mana tahu, mungkin dia duduk tahiyat awal tak baca tahiyat awal. Nah. Tak nak tahu gana yakin tak yakin dah. Jadi kita imam sujud sahwi, kita makmum ni kena sujud sahwi juga dah. Gitulah kaedahnya. Walaupun tak tahu imam lupa ke apa dah. Tapi kalau imam lupa mengerjakan sujud sahwi kerana lupanya imam hubungkan kepada makmum, kerana itu makmum hendaknya mengerjakan sujud sahwi sudah imam yang beri salam dah. Dia ada kaitan dengan makmum juga. Kalau dah tahiyat awal ke apa sujud apa kunut ni kah? Tak imam tak ingat pula. Tak ingat tadi sekau, tak ingat pula sujud sahwi dah. Nah, tadi makmum tu kaitlah tak imam pasal kait juga dengan tak imam pasal sama-sama tinggal sujud kunut ke, sama-sama tinggal tahiyat awal ke. Maka tak imam makmum tu kata boleh sujud sahwi selepas salat. Ni baru timbul istilah sujud sahwi lepas salat dah. Tak bukan tak imam tu bisa salat tapi makmum tak bisa salat lagi dah. Sujud sahwi tu sebelum salat juga dah sini tapi ni imam tu bisa salat. Tapi bagi saja hak molek ni bisa salat lah. Kata imam bisa salat lepas tu sujud sahwi kan, sujud sahwi juga tak. Dia tak boleh bercanggah dengan imam, tapi mazhab kita ni kata boleh itu. Boleh. Pasal dia kait dengan makmum dah. Tak apalah, boleh lah dah. Boleh. Tapi gitulah dah. Tapi kalau kita ikut mazhab lain, tempat Mekah gapo, memang dia tak baca doa kunut. Jumhur ulama tak baca doa kunut. Jumhur orang Islam, ramai majoriti umat Islam tak baca doa kunut. Kita ikut demo, tempat demo, tak payahlah sujud sahwi dah. Tak payah sujud sahwi, tak payahlah baca doa kunut. Terimalah dah, terima. Berlapan dada lah. Kita tak nampak pelik, canggung. Pun kita ni berlawan ni sama dengan mazhab lain dah. Jadi kita pergi tempat demo dah. Imam Syafi'i tak baca doa kunut. Dia pergi tempat orang lain dah. Dia jadi tak imam tak baca lagi doa kunut kerana menghormati mazhab lain, pendapat orang lain dah. Siapa tak tu Imam Syafi'i tak sujud sahwi pun dah. Kita ni kaking. Sujud sahwi kata taksub mazhab lah kata dah. Okey, kalau makmum mengikuti imamnya mengerjakan sujud sahwinya dan imam mengetahui dalam sujudnya ia tersalah dalam sujudnya, maka wajiblah makmum kembali duduk. Kalau makmum ingin mufarakah pada imamnya, maka boleh makmum berniat mufarakah dan kemudian mengerjakan sujud sahwinya. Dan juga boleh menanti imamnya memberikan salam dulu. Dan sudah imamnya beri salam, barulah makmum tadi mengerjakan sujud sahwinya. Jadi imam tu ikut imam mengerjakan sujud sahwi dan imam tahu dalam sujudnya dia tersalah sujudnya, lebih sujudnya. Maka wajib imam kembali duduklah. Gitu. Maksudnya tertambah rukuk lah, tertambah sujud lah. Kan, tapi kalau tak tahu juga, jadi dia sujud sahwi tu gini lah. Mufarakah datang imam. Lepas tu semaya sendiri sudah. Sujud sahwi sudah dah. Dia sorang lah tak ikut imam. Ataupun dia ikut imam. Siapa habis salat. Tak imam tak sujud sahwi dah. Tertambah sujud dah, tak imam tak sujud sahwi, jahil kau gana dah. Dan lepas habis salat tak imam tu makmum sujud sahwi, sebelum salat juga dah. Tapi tak imam tak habis salat dah. Ikut mazhab kita sujud sahwi ni sudah salat lah kau. Mazhab lain boleh sujud sahwi lepas salat dah. Relax lah sikit dah. Rasa tak pelik. Biasa ni tak ada. Ikut mazhab kita tak ada sujud sahwi lepas salat, jadi
Kena gitu lah ke lah. Sebelum salah lah ke. Kalau makmum yang mengikuti imam yang suci dari hadas. Nah, makmum tu suci daripada hadas kecil besar, terlupa. Terlupa lah macam tadi tertambah rukun. Maka janganlah ia sujud sahwi kerana lupa makmum ditangguh oleh imam semenjak ia mengikuti imamnya dah. Jadi tak boleh sujud sahwi melainkan terimam sujud sahwi lah. Tetapi kalau imamnya berhadas, maka imam tidak dapat menangguh lupa makmum dia. Okey, ni makmum lupa ni. Bukan terimam lupa, makmum lupa dah. Makmum lupa, dia tak boleh sujud sahwi. Sebab tu terimam tak sujud sahwi, bukan dia lupa dah. Dia kira lupa makmum tu ditangguh oleh imam dia. Ni bukan masalah lupa terimam dia, lupa makmum dia. Dia duduk tahiyat awal tak baca tahiyat awal dah. Dia duduk baca kunut, dia tak baca nak kunut dah. Ikut terimam baca lah, dia tak baca dah. Jadi lupa dia tu ditangguh oleh imam lah. Jadi tak perlu sujud sahwi. Tapi kalau imamnya berhadas, maka imam tidak dapat menangguh lupa makmum dia. Maksudnya tengah-tengah semaya tu apa keluar dari imam dah. Jadi lupa dia kira lupa imam tu, imam tak menangguh lagi lah kesilapan makmum tu. Jadi makmum kena sujud sahwi sendiri lepas ni. Lupa makmum sebelum ia ikut imam tidak ditangguh oleh imam. Dah. Lupa makmum sebelum ikut imam. Kau nak tahu tak? Mula tak ikut imam, lepas tu ikut imam lepas tu. Ni payah sikit lah dah. Umpamanya menurut dugaan makmum bahawa imamnya telah memberi salam, lalu makmum tidak memberi salam. Sesudah itu, diketahui bahawa imamnya belum memberi salam. Maka hendaklah makmum sekali lagi memberi salam sudah salam imamnya dah. Dia lupa dia dah. Dan tidak usah lagi mengerjakan sujud sahwi kerana lupa makmum ditangguh oleh imamnya dah. Dia ingat tak imam bersalah dah. Dia salah dengar orang gila bersalah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah. Dia ingat tak imam bersalah, jumpa assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu tiba-tiba bunyi baru bunyi tak imam assalamualaikum warahmatullahi. Aku bersalah ni lebih awal daripada imam dah. Jadi dia kena boleh. Dia bersalah semula assalamualaikum warahmatullahi. Jadi terlupa, terbersalah, tersilap tadi. Dimaafkan dah. Dan tak perlu sujud sahwi dah. Kerana lupa makmum, tersalah makmum, ditangguh oleh imamnya lagi. Kalau makmum lupa rokok, atau lupa mengerjakan yang lainnya, hendaklah menambah serakaat lagi sesudah imamnya memberi salam. Dan tidak usah mengerjakan sujud sahwi, baik teringat sebelum salam imam, atau sesudah salamnya imamnya, kerana lupanya tadi ditangguh oleh imam dah. Tak perlu sujud sahwi, dia kata dah. Dia tinggal rokok gana, tahu tak? Ataupun dia ginilah dia. Tak ada rokok bersama imam kau gapo dah. Ataupun tinggal rokok pergi sujud lalu kau gana dah. Jadi dia tu tak cukup rakaat tu dah. Jadi dia tambahlah serakaat tapi tak perlu sujud sahwi kata sini. Tapi kalau orang yang masbuk mari lewat semaya Jumaat ni dah. Tak ada Fatihah, tak ada rakaat pertama bersama imam dah. Tapi kalau orang masbuk memberi salam kerana terlupa dah sesudah salam imamnya, hendaklah ia sujud sahwi kerana lupanya dari hubungan dengan imamnya telah terputus hubungan dengan imamnya. Dia sepatutnya tambah serakaat dah. Dia tak imam bersalah, dia bersalah kata. Mungkin dia mari lewat, dia sepatut tambah serakaat kedua rakaat ketiga rakaat dah. Tiba-tiba dia ngoya punya ngoya, tak imam bersalah, dia salah lah duduk. Sudah kata dah. Aku bersalah tu, padahal aku ni tak cukup lagi rakaat. Jadi dia kena bangun akad takbir semula, sambunglah rakaat macam biasa. Lepas tu kalau ikut mazhab lain, misalnya kena bersalah tu lepas sujud sahwi lepas salah dah. Mazhab kita ni sujud sahwi sebelum salah dah. Lepas dia tersilap Allah, silap dah. Dia pun akad takbir Allahu akbar semula, mai tambah serakaat kedua rakaat lagi hak sepatutnya tambah. Lepas tahiyat akhir tu, baca tahiyat akhir sudah, sebelum salat dia sujud 2 kali dah. Lepas tu baru salat. Gitulah mazhab kita ni. Sebab dia salah tu dilepas tak imam dah. Tak imam tak tangguh dia kesilapan dia, jadi dia kena sujud sahwi. Kerana kesilapan tu berlaku selepas tak imam bersalah dah. Putus daripada tak imam dah. Kalau makmum teringat dalam membaca tahiyat akhir bahawa ia telah meninggalkan salam satu rukun selain dari niat dan takbir utama lah, dia baca dah tahiyat akhir tak ingat bersalah dah. Hendaklah ia berdiri membawakan serakaat lagi, tetapi tidak boleh berdiri membawakan serakaat itu terkecuali sudah selesai salat imamnya dah. Mana dah?
Kerana jika ia berdiri sebelum imamnya memberi salam dengan sengaja dan tahu haramnya, maka batallah salatnya. Macam mana bisa ada sebelum imam bisa ada tak? Pelik pula dah. Imamnya beri salam. Jadi kaedahnya mana pun, kalau imam tak sudah, macam mana dia nak sudah semayang bersalah tak? Dia kena tu imam tu sudah baru dia boleh bersalah. Oh, tahu gini, tambah serakaat gini maksudnya. Kali ni tambah serakaat, tapi dia ni tu imam tak boleh bersalah lagi dah. Sepatutnya tambah rakaat ni, dia kena sudah tu imam bersalah dulu dah. Dan dia sengaja tak tahu haramnya, batal solatnya. Boleh lah ni dah, fair lah. Jadi dia nak tambah rakaat yang tak cukup tu, kena untuk imam sudah bersalah dulu, baru dia boleh tambah. Tetapi kalau ia berdiri kerana terlupa dah, dan tidak tahu haramnya, tidaklah batal salatnya, namun apa yang dikerjakannya tidak mempengaruhi salatnya, dan ia wajib kembali duduk semula sekalipun imamnya sudah memberi salamnya. Dia tak tahu dah. Dia lupa, kau tak sengaja, kau gila kata bersalah, pekah bangun. Kan tengok imam tak bersalah lagi dah. Dia kena duduk semulanya. Ya, gitulah. Dia kena duduk semula dah. Kerana dia kena ikut tu imam lah. Walaupun tu imam dia bersalah dah. Dia bangun semata, tak ni orang gila mana tu. Alik belakang bunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah jadilah, ada tempat saya pernah semaya tu. Okey. Bengok, okey. Ada orang gila yang semaya degah ni. Sebut degah dah. Ingat kau tu imam, kena kau dia dah. Jadi, dia tu terbersalah. Padahal tak imam tak bersalah lagi. Tak tengok tak bersalah lagi. Dia, ataupun ia kena kembali pada semaya lah. Ataupun, atau imam tu, misalnya dia bekah bangun, ingat kau kena tambah rakaat dah. Kita tengok tak imam tak bersalah lagi dah. Tengok nampak depan tak imam tak bersalah lagi dah. Kalau depan tak bersalah lagi dah. Dia duduk belakang dengan kau gila belakang dah. Jadi dia kena duduk semula. Gitulah sebenarnya dah. Sudah imamnya memberi salam, hendaklah ia berdiri, membawakan serakaat lagi dan janganlah sujud sahwi kerana lupanya berlaku dalam sembahyang bersama ikut imam dan sudah ditangguh oleh imamnya lagi ya. Jadi tak imam tangguh kesilapan dia kerana ia berlaku semasa mengikuti itu imam. Tetapi kalau ragu meninggalkan salah satu rukun selain dari niat dan takbiratul ihram, maka hendaklah dibawanya serakaat lagi sudah imamnya memberi salam. Dan sujud sahwi kerana apa yang diperbuatnya sedang ia dalam keadaan ragu itu diduga lebih. Dan apabila sujud sahwi imamnya, maka makmum wajib ikut imamnya sujud sahwi. Dan kalau makmum tak dimasbuk, wajib juga ikut imamnya sujud sahwi. Kalau dikatakan orang masbuk juga sunat mengerjakan sujud sahwi. Sunat bagi yang masbuk mengerjakan sujud sahwi pada akhir salatnya, kerana akhir salatnya itulah tempat sujud sahwinya. Oh, panjang dah. Cerita gini dah. Kalau selain niat takbiratul ihram dan niat ni tak jadilah. Nak tapu sujud sahwi dah mana pun tak jadi. Pasal tak jadi semaya dah. Hak cerita ni dah. Dah dia ditambah serakaat lagi dah. Tu imam ni. Jadi kalau dia ragu tu dah. Dia ragu dia ni tak cukup rakaat aku lebih rakaat aku dah tersujud ke mana kau gapo dah. Macam ragu dia tidak kait dengan imam, ragu dia ni macam di luar tu imam dah. Rakaat ni takutnya rakaat kedua rakaat dah tak cukup dah. Dia tambah dia tak tahu satu ke tambah dua, dia kena tambah dua lah. Dan dia kena sujud sahwi lah kerana tu tak kait tu imam dah. Tapi kalau tu imam tu sujud sahwi dah. Tak tahu sebabnya mari lewat tu imam sujud sahwi dah. Dia ni doa kunut pun tak ada yang mari lewat ataupun tahiyat awal pun tak ada yang mari lewat dah. Tu imam sujud sahwi dah. Dia pun ikut sujud sahwi. Lepas tu dia tambah lah rakaat, dua rakaat lagi ke berapa rakaat dah. Lepas tu dia pun sunat juga. Dia kena sujud sahwi juga kerana ikut imam tadi. Walaupun tak ada sujud sahwi dah. Dia kena sujud sahwi pula di akhir rakaat dia kerana ikut imam. Itu mazhab kita lah dah. Sujud sahwi dilakukan hanya 2 kali sujud. Sekalipun banyak yang tertinggal. Sebagaimana sujud dalam solat. Tertinggal rokok, sujud ke apa. Banyak kali tinggal benda tak ingat ke apa. Dia tambah rakaat kurang. Dan dia kena sujud sahwi tu 2 kali tu dah. Tak payah tahu banyak kali dah. Dan diperlukan niat dalam hati dalam sujud sahwi. Dan tempatnya sebelum memberi salam lah. Niat nak sujud sahwi lah. Kita tahu kita nak sujud sahwi tu niat dah lah. Dan sudah tahiyat akhir lah tempat dia dah. Dan sujud sahwi tidak dikerjakan lagi kalau sudah memberikan salam dengan sengaja. Mazhab kita tak boleh. Entah beri salam dengan sengaja tak boleh dah sujud sahwi. Tu kaedah mazhab kita lah tak.
Mazhab lain banyak. Bahkan hadis hak sujud sawi lepas salam jauh lebih banyak daripada sujud sawi sebelum salam dah. Itu hakikat sunnahnya. Kalau kita ngaji hadis, kita rasa tak okey nak tinggal belakang dah. Umpamanya baru teringat sujud sawi dan tahu tempatnya sebelum salam, tapi sengaja memberi salam, dah. Jadi dia tak boleh dah sujud sawi dah. Habislah waktu sujud sawi dah. Kalau beri salam dengan sengaja lah. Kalau tak terberi salam, dia tak ingat, terberi salam dah. Dah boleh lagi sujud sawi. Lepas tu kira beri sujud sawi tu termasuk dah selepas dia beri salam sebelum sujud sawi dah. Gitulah. Dia tak sengaja terberi salam dah. Tapi kalau dia sengaja tahu dah, aku tak sujud sawi lagi ni. Beri salam dah. Lepas tu baru nak sujud sawi. Tak boleh. Ikut masalah kita tak boleh. Dan juga dia anggap luput mengerjakan sujud sawi kalau telah memberi salam dengan lupa. Tak boleh juga dah. Dengan lupa ni tak boleh juga dah. Ikut masalah kita ni lah. Dan baru ingat sudah melalui waktu yang cukup lama. Lama. Kalau sementara tu boleh. Tak ingat sujud sawi. Terberi salam. Assalamualaikum. Tak ingat sujud sawi. Tak sengaja lah. Kecek dah. Ya pun. Ataupun tak boleh apa dia tak sengaja. Baru teringat dah. Ya pun. Sujud sawi dah. Allahu Akbar. Sujud sawi lagi. Lepas tu baru bersalam. Gitu. Kalau dia baru sekejap dah. Tapi dah lama. Tak boleh lah. Tapi kalau teringat hanya sebentar saja sudah memberikan salam, tak sengaja, maka sunat kembali lagi untuk mengerjakan sujud sawi tanpa takbiratul ihram dengan syarat bahawa selama itu ia tidak mengerjakan suatu perbuatan yang dapat membatalkan solat. Kecek ataupun kecek secara sengaja ke ataupun gapo tu ikutlah perbuatan gapo-gapo pun. Kalau banyak dah ataupun batal solat dah makan gapo dah. Dia tak boleh dah. Ataupun ketuk berok dah. Tak boleh dah. Kecing ke apa tak boleh. Tak boleh sambung dah. Tapi kalau dia tak ketuk ke apa lagi dah. Lepas tu dia bertingat dengan segera lah. Dia betul. Bukan takbir tak apa. Takbir rotok ihram kata dia. Tu. Sujud dah dulu dah. Kalau terjadi perbuatan yang membatalkan solat sudah memberikan salam. Umpamanya waktu solat Jumaat telah habis. Sudah orang yang solat Jumaat memberikan salam. Atau orang yang diperbolehkan mengerjakan solat qasar berniat mukim sesudah memberikan salam. Atau orang yang musafir telah tiba di rumahnya sudah memberikan salam naik kenderaannya atas kenderaan semaya dah. Sudah memberi salam, telah tiba di rumahnya sudah memberi salam. Atau orang yang memakai tayamum melihat air sudah memberikan salam. Atau habis waktu. Diperbolehkan menyapu sepatu sudah memberikan salam. Maka dalam keadaan semua keadaan di atas jangan lagi sujud sawi. Kerana kalau ia meletakkan dahinya ke tempat sujud, maka dianggap dalam keadaan solat. Maka wajib mengulang kembali salamnya sesudah sujud. Kalau buat tu macam tak sengaja dah. Jadi dia tu tak perlu sujud sawi dah. Jadi tersujud lagi tertambah. Maka wajib ulang kembali salamnya sudah sujud dah. Jadi tak sengaja tu habis dah waktu dia. Dan jadi dia buat tu maksudnya sepatutnya ikut imam tersujud lebih dah. Jadi sujud dia tu kira dalil tu imam lagi lah. Ikut imam lagi tak perlu sujud sawi dah. Dan kalau ia perbuat suatu perbuatan kalau ia perbuat suatu perbuatan yang membatalkan solat sudah sujud dan sudah sebelum memberi salam dah, maka batallah solatnya dan solat jemaahnya berubah menjadi solat zuhur saja kalau waktu solat jemaah itu habis sesudah sujud sawi. Dia buat perkara yang batalkan solat sudah sujud dan sebelum salam dah. Batalkan solat maksudnya mungkin dia buat untuk makan minum ke tak, ketuk dah. Maka batal solat jemaahnya dan solat jemaahnya berubah menjadi solat zuhur. Dan bagi dia dah, kalau waktu solat jemaah itu habis sudah sujud sawi dah. Jadi batal semuanya. Baghawi berkata sujud dalam keadaan ini hukumnya haram bagi orang yang tahu hukumnya. Berkali ketuk kamu tak disujud ada. Kerana ia melewatkan waktu jemaahnya dengan mengerjakan sujud. Sedangkan sebenarnya ia masih sudah dapat mengerjakan solat jemaah kalau ia meninggalkan sujud sawi dia. Jadi kalau tinggal sujud sawi boleh ikut imam. Ikut sembahyang jemaah lah. Tiba sujud sawi dia tak ikut imam gana lah. Jadi ia pentingnya kena ikut imam lah dah.
Sujud sahwi, kalau tak sujud sahwi kena ikut takmir dah. Kalau takmir tak sujud sahwi tak perlu sujud sahwi dah. Begitu dah. Adalah setakat tu tentang sujud sahwi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.